Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan belajar bab 3 iaitu rumus algebra di bahagian yang kedua. Jadi minggu lepas kita telah belajar cara membentuk rumus dan saya juga ada terangkan sedikit tentang perkara rumus, pemboleh ubah, rumus algebra dan pemalar. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini perkara rumus adalah satu huruf yang bersendirian dan tepi dia mesti ada sama dengan, sama ada di belah kiri atau belah kanan. Kemudian kalau yang satu ni dalam kotak ni y sama dengan 3 tambah 8x, kita akan panggil dia rumus algebra. Kemudian 3 dan 8 ni kita akan panggil pemalar. Okey, sebab apa kita panggil pemalar? Sebab nilai yang tidak boleh diubah. Kemudian x ni sebagai pemboleh ubah. Sebab apa? Sebab kita boleh tukar nilai dia pi x sama dengan 0, x sama dengan negatif 35, x sama dengan 20. Berapa je yang kita nak tambah. Okey, kalau kita lihat pula contoh yang kedua ni. Okey, kalau kita tengok dalam satu kotak ni, kita akan panggil dia adalah rumus algebra. Okey. Kalau L ni pula mewakili apa? L ni mewakili perkara rumus. Sebab apa? Dia sorang-sorang. Lepas tu sebelah dia ada sama dengan. Okey, kalau 2 pi kat sini dengan 2 pi kat sini mewakili apa? Mewakili pemalar. Okey, cuba kamu tekan 2 pi dekat kalkulator. Apa jawapan dia? Berapa yang kamu dapat? Kamu akan dapat 6.2832. Jadi nilai dia adalah tetap. Kemudian kalau J, T dan J kuasa 2 ni mewakili apa? Mewakili pemboleh ubah. Sebab apa? Kita boleh bagi berapa nilai yang kita nak dan dimasukkan ke dalam J atau T. Okey, secara keseluruhannya kamu kena tahu pemalar, pemboleh ubah, perkara rumus dan rumus algebra. Okey, sekarang saya nak tanya, x punca kuasa 2 ni kalau kita tukarkan ke dalam bentuk biasa, kita dapat macam mana? Kita akan dapat x 1/2. Okey. Dan kalau kita lihat yang nombor 2 ni pula, ada x punca kuasa 2 di dalam kurungan kuasa 2. Jadi kalau kita tukarkan dia akan dapat x 1/2 ni mewakili punca kuasa 2. Kemudian kan ada kurungan kuasa 2. Okey. Kemudian kita buat keluar daripada kurungan. Ambil x 1/2 darab dengan 2. Kamu akan dapat, okey, kamu akan dapat x 2/2. 2/2 tu adalah 1. Okey. Jadi biasanya kalau ada yang kuasa 1 ni, kita takkan tulis 1. Kita akan tulis x sahaja. Tapi kalau kamu nak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Bagi contoh yang ketiga. Hilang pula nombor 3 ni. Okey. Bagi contoh yang ketiga. Ada x punca kuasa 2 sama dengan A. Dia kata nak x sahaja. Bila kita kata nak x sahaja, ni ada punca kuasa 2. Macam mana kita nak buang punca kuasa 2 ni? Kita kena darab dengan kuasa 2. Jadinya kita akan dapat kat sini, bila kita buat kuasa 2 dekat x punca kuasa 2 ni, dekat A ni pun kita kena buat kuasa 2. Okey, kenapa cikgu buat x punca kuasa 2 ni didarabkan dengan kuasa 2? Sebab kita tadi cikgu kata x 1/2 mewakili punca kuasa 2 ni, kena darab dengan kuasa 2 ni, kamu akan dapat x. Ya, betul. Kat sini A kuasa 2 jugalah sebab kita
darab dengan A kuasa 2. Jadi X ni akan dapat A kuasa 2. Samalah dengan matlamat kita tadi. Dia kata kat sini tadi, dia kata nak X saja. Jadi kat sini kita dapat X saja. Kat sini dia ada punca kuasa 2. Kita tak mahu punca kuasa 2 ni. Kita nak X sahaja. Okey. 1 darab P. Dapat apa? Dapat 1P kamu kata. Okey, betul. Kalau 1P pun betul ataupun kita tulis P sahaja. Sama je dua-dua ni. Kemudian negatif 1 darab P. Kamu akan dapat negatif 1P. Okey. Kosong darab P. Kamu akan dapat kosong. Sebab kosong darab apa-apa pun akan dapat kosong. Kemudian kita ada 1/3 darab P. Kamu akan dapat 1/3 P. Atau kamu boleh tulis dengan P/3. Sama je daripada dua ni. Kemudian negatif 1/3 darab P. Sama dengan negatif 1/3 P. Ataupun kamu boleh tulis negatif P/3. Okey, sama sahaja. Okey, sekarang kita akan masuk untuk belajar perkara rumus. Okey, kat sini dia kata B sama dengan 2C tambah D. M tambah 3N sama dengan E. L sama dengan P darab L huruf kecil. Okey, B, E dan L dalam contoh di atas dikenali sebagai perkara rumus. Okey? Nampak tak dia kata B, E, L dikenali sebagai perkara rumus. Perkara rumus ialah sebutan linear dengan perkali 1. Betul lah. B ni ada kuasa 1 kat atas dia, E ni ada kuasa 1 kat atas dia, L ni ada kuasa 1 kat atas dia. Cuma kita tak tulis kuasa dia. Kita kalau ada kuasa 1, kita hanya tulis huruf sahaja. Kemudian perkara rumus ialah pemboleh ubah yang diungkapkan dalam sebutan pemboleh ubah lain. Okey, yang ni kamu takkan nampak. Kita belajar sekejap lagi baru kamu nampak. Kemudian dia kata perkara rumus boleh ditulis di sebelah kiri dan kanan. Betul lah, B ni duduk belah kiri, E ni duduk belah kanan. Tapi dia tetap menjadi perkara rumus. Dia duduk belah kiri ke, dia duduk belah kanan ke, tak kisah, janji dia mematuhi ciri-ciri perkara rumus. Kena ada sebutan linear dengan perkali 1. Lepas tu pemboleh ubah yang diungkapkan dalam sebutan pemboleh ubah lain. Lepas tu kalau kita ni dengan bahasa biasanya tak ikut bahasa mat ni, kita kata dia duduk sorang-sorang lah. Dia duduk sorang-sorang, tepi dia ni ada sama dengan. Okey. Kemudian saya akan terang yang selanjutnya melalui satu situasi. Perimeter P bagi sebuah segitiga sama kaki boleh diungkapkan dalam sebutan A dan B sebagai P sama dengan A tambah 2B. Okey. Macam mana dapat P sama dengan A tambah 2B ni? Ni yang bentuk rumus ni. Kita kira ukur lilik segitiga ni. Okey. Dia kata perimeter sama dengan, okey, kat sini adalah A tambah panjang yang kat sini iaitu B tambah panjang yang kat sini iaitu B. Kita permudahkan. Kita akan dapat perimeter sama dengan A tambah B tambah B dapat berapa? Dapat 2B. Okey, sekarang kita tukar P rumus algebra. Perimeter mewakili P sama dengan A tambah 2B. Terus dapat rumus algebra. Okey, tapi soalan dia kat sini adalah ungkapkan A sebagai perkara rumus. Kita ada P sama dengan A tambah
2B. Okey. Kemudian kita nak adalah A. Kita nak A. Okey, bila kita nak A ni perkara rumus dia pasti dalam keadaan positif. Bila kita nak A, kita kena tendang 2B ni pi belah kiri. Tapi bila kita tendang dia pi belah kiri, operasi dia akan berubah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kalau positif pi belah kiri ke kanan, kamu akan dapat negatif. Kalau negatif pi belah sana akan dapat positif. Itu kamu akan dapat tolak, tambah lah. Tambah kamu akan dapat tolak, tolak akan dapat tambah. Kalau bahagi, bahagi dapat darab. Bila kamu tukar pi tepi akan dapat ni. Kalau darab akan dapat bahagi. Okey, kalau punca kuasa 2, kalau kamu tukar je pi tepi, kamu akan dapat kuasa 2. Okey, kalau kuasa 2 ni pula kita tukar akan dapat punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3, kamu tengok ni, dia akan dapat kuasa 2 kan untuk punca kuasa 2. Jadi untuk punca kuasa 3 kita akan dapat kuasa 3. Jadi kalau kuasa 3 kita akan dapat punca kuasa 3. Okey, berbalik kepada apa yang kita nak tulis tadi ni, nak cari ni, kita nak A. A kita kekalkan sama dengan P. Lepas tu kita nak tendang 2P ni pi belah kiri. So 2B ni operasi dia depan akan jadi tolak 2B. So inilah jawapan dia. Nampak tak? Kamu kena cari, kamu kena tahu dulu apa matlamat kamu. Kamu nak jadikan A sebagai perkara rumus. Perkara rumus ni mesti dalam keadaan positif seorang-seorang dia. Jadi dah positif, kita kekalkan dia kat sini. Lepas tu kita nak tendang 2B ni pi belah kiri. Dia mesti ubah, dia tak boleh duduk dengan A. Sebab A ni nak kena duduk seorang-seorang. Jadi bila dia pi saja je, operasi dia akan berubah, akan jadi tolak. Okey, contoh yang seterusnya adalah ungkapkan B sebagai perkara rumus. Kita masih menggunakan rumus algebra yang sama. Sekarang dia nak adalah B. Dia nak B. Jadi perkara pertama kita kena halau dulu A ni. Kita halau dia mai sini. Bila kita halau dia, kita tulis P sama dengan kat sini. 2B ni kita kekalkan. Bila kita halau, kita akan dapat tolak A. Sebab kat sini tadi adalah tambah kan, positif. Bila kita pergi sana, kita akan dapat tolak. Dia berlawanan. Kira langkah je pada sama dengan ni, akan tukar lah operasi depan dia ni. Okey. Lepas tu kamu tengok pula, kita hanya nak B. Kat depan dia ada 2. Lalu ni kita nak kena buat apa? Okey, kita tahu 2B ni adalah hasil daripada 2 darab B. Jadi, operasi yang terlibat adalah darab. Bila darab, nak P lompat bagi orang lain akan jadi bahagi. Kita dah tahu dah operasi dia. Jadi, kita terus dia tulis P tolak A bahagi 2 sama dengan B. Sebab apa saya bahagi? Sebab tadi kita kata 2B ni adalah 2 darab B. Jadi, dia terus bahagi dengan 2. B ni dia tinggal sebab kita nak dia seorang-seorang. Kita nak dia seorang kan sebagai perkara rumus. Perkara rumus ni kan dia duduk seorang-seorang. Tak kira lah belah kiri ke kanan. Jadi jawapan dia macam ni je. Okey, sekarang ni kita akan masuk untuk belajar menukar perkara rumus. Okey. Yang pertama, dia bagi arahan. Ungkapkan M sebagai perkara rumus bagi setiap soalan berikut. Jadi, yang nak main ni ada lagi 4 soalan. Semua tu dia nak perkara rumus tu sebagai M. Kita tengok ni. Kita tahu dia nak M. Kita nak hak ni je. Jadi, kita kena tendang P ni. P belah kiri. Betul. Lepas tu, kamu tulis dulu. Kalau tak erti lagi, tulis M. Kita kekalkan sebab dia dah positif.
Lepas tu Q. Okey, bila Q kita nak tendang P sana, akan jadi tolak. Sebab kita tahu tambah bila P je belah lain akan dapat tolak. So, inilah pertukaran rumus dia, macam ni saja. Okey. Kemudian kita tengok, oh, ada jawapan. Jadi kita main tengok ni. Saya dah padam dah. Jadi yang pertama kita tengok, kita nak M. M ni ada depan dia adalah negatif. Kita tak mau negatif tolak ni. Kita nak dia positif. Jadi kita akan tukar dia P belah kiri. Lepas tu kita tengok pula belah kiri ni ada B. Jadi kita kena tukar P belah kanan. Okey lah, kamu kata pening lah cikgu, tukar sana, tukar sini. Okey, perkara pertama dulu ni kamu tukar je dulu M ni. Nak bagi dia positif kan. Dah kita nak dia perkara rumus, kamu buat macam ni. 2S kamu kekalkan. M bila tukar P sana akan dapat M saja kan. Jadi kita buat tambah B. Lepas tu kita nampak kita nak M je. Kita tak mau pun B ni. Jadi B ni kita kena mai belah sini. Akan jadi tolak. Betul. Jadi M sama dengan 2S tolak B. Macam tu je. Kemudian kita ada A sama dengan 2M. Kita nak M. Lepas tu bila kamu tengok je ada A sama dengan 5 bahagi 2M, benda perkara pertama kita kena darab dulu. Macam ni. Lepas 2MA sama dengan 5. Okey. Sekarang ni M kita adalah M. Kita tak mau A dengan 2 ni. Jadi kita kena buat P belah sini. Lepas tu kita nak buat macam mana? M sama dengan 5. Lepas tu kena buat apa? 2MA ni adalah hasil darab. Jadi darab kalau tukar P sana akan dapat bahagi. Jadi kamu just tulis kat sini bahagi 2A. Okey. Contoh mengenai bahagi dan darab pula ada lagi. Kita nampak negatif 3 dengan T. Tapi M kita adalah M, betul tak? Kita darab dulu. Negatif 3 darab dengan T dapat berapa? Dapat negatif 3T sama dengan M tolak N. Lepas tu kita kata kita nak cari M. M je. Jadi N ni kita kena ubah P belah kiri. Dapat apa? Negatif 3T tambah N sama dengan M. Kan dah jadi perkara rumus ni. M ni duduk depan sorang-sorang dia je. Macam tu lah. Okey, kemudian kita tengok pula soalan yang ada punca kuasa 2 dengan kuasa 2 ke. Arahan dia adalah ungkapkan P sebagai perkara rumus bagi setiap soalan yang berikut. Okey, kita nak P. P ni kita tengok dia ada punca kuasa 2. Macam mana kita nak mati, kita nak buang ni, nak hapuskan punca kuasa 2 ni? Kita akan darab dengan kuasa 2, iaitu P ni punca kuasa 2 yang dia bagi. Kita akan darab dengan kuasa 2. Bila belah kanan kita darab dengan kuasa 2, Q kat sini pun kena darab dengan kuasa 2 juga. Lepas tu dia bertanya, awak ni boleh buat lagu ni sebab kita nak P saja. Dan bila kita buat macam ni, kamu tengok P, lepas tu kita akan dapat 1/2 mewakili punca kuasa 2 didarabkan dengan kuasa 2 kat sini. Kamu akan dapat P. Yang ni kamu salin je lah. Q kuasa 2, Q kuasa 2. Terus dapat perkara rumus kita P sama dengan Q kuasa 2. Okey, saya nak tanya, kalau saya tulis lagu ni, P sama dengan Q kuasa 2, sama tak dengan atas ni? Sama tak daripada 2 ni? Sama. Cuma perkara rumus satu ni duduk belah kiri, satu duduk belah kanan. Sama je daripada dua-dua ni. Okey. Kemudian kita tengok
S sama dengan P kuasa 2. Kita nak P saja. Jadi kita kena buat apa? S sama dengan P kuasa 2. Kita kena buat punca kuasa 2 kat dia. Lepas tu, bila belah kanan kita buat P punca kuasa 2, dekat S ni pun kita kenalah buat punca kuasa 2 juga. Jadinya kita akan dapat ni yang saya tulis ni, kalau kamu tak tahu lah sebab apa dia tinggal P. Yang ni kamu salin balik sahaja. Kemudian kita akan dapat P sahaja. Dan kita dapat S punca kuasa 2. Okey. Kemudian yang ni kita nak cari P. So kita nak kena buat apa ni mula-mula? Okey. Kita perlu kuasa 2 kan depa dulu. P per 3 punca kuasa 2 darab dengan kuasa 2. W ni kena tak? Kena, sebab dia duduk belah kiri. Dah kanan kita buat kuasa 2, kat tepi pun kita kena buat kuasa 2 juga. Okey, dah selesai yang ni. Kita akan dapat W kuasa 2 sama dengan P per 3. Kat atas ni kuasa 1/2 darab 2. Kita akan dapat W kuasa 2 sama dengan P per 3. Okey. Sekarang ni kita nak P sahaja. Jadi kita perlu ambil 3 ni darab dengan W kuasa 2. Jadi kita akan dapat 3W kuasa 2 sama dengan P. Barulah dapat perkara rumus dia. P sama dengan 3W kuasa 2. Okey. Dua-dua tulisan ni diterima. Kamu tulis macam mana pun, macam ni dapat, dua-dua boleh diterima. Okey, kemudian kita tengok yang terakhir. T sama dengan 1/4 P kuasa 2. Kita nak apa? Kita hanya nak P. So, kalau saya kata kalau kita nampak ada 1/P kuasa 2, kira ada bahagi, kita darab dulu yang bawah ni, bagi hilang hak bawah dulu. Kita akan dapat P kuasa 2 T sama dengan 1. Kemudian, kita tahu kita nak P je. Kita kena halau T ni dulu. Kita halau dia mai sini, dia akan dapat 1/T. Kemudian kita tengok pula. Kat sini ada P kuasa 2. Kita nak hanya P. Macam mana kita nak buat? Ya, betul. P kuasa 2, kita letak punca kuasa 2 kat dia. Yang ni pun kita kena letak punca kuasa 2. Okey. Sebab apa jadi lagu tu? Ni P kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2 kan 1/2 sama dengan 1/T. Okey, kamu akan dapat P sama dengan punca kuasa 2 1/T. Okey. Jadi perkara yang kamu kena tahu mula-mula adalah bila nak menukar perkara rumus ni, kamu kena tahu dulu huruf apa, ungkapan apa yang kamu nak kena jadikan sebagai perkara rumus. Lepas kamu tengok soalan tu, kamu tengok, oh dia duduk tang sini. Bila dia duduk tang sini, kita nak pemudahkan, kita tengok dia nak kena dah positif ke belum. Dah positif, dia duduk bawah, kita kena bagi duduk atas dulu, baru senang. Kita darabkan dahulu. Bila kita dah darabkan, kita dapat P kuasa 2T sama dengan 1. Lepas tu kita kata, kita nak P saja. Jadi kita kena tendang T ni P tempat lain. Itu duduk belah kanan. Macam mana kita nak tendang dia? Kita tendang-tendang, nak buh tang mana? Nak buh tambah ke tolak ke bahagi ke darab? Kita tengok, oh T ni asal dia adalah darab. Jadi bila darab P bahagi, bila darab nak tukar P tempat lepas pada sama dengan, dia akan jadi bahagi. So, kamu akan dapat P kuasa 2 sama dengan 1/T. Lepas tu kita fikir pula,
Saya nak pi saja. Okey, bila nak pi saja, kamu kenalah buang kuasa dia ni menggunakan punca kuasa 2. Kiranya setiap langkah yang kita nak selesaikan perkara rumus ni, kamu kena tahu. Kamu boleh selesai satu per satu. Okey, terima kasih banyak-banyak siapa yang hadir kat Google Meet dan siapa yang melihat video ni untuk belajar. Saya hargai sangat setiap apa yang kamu lakukan untuk belajar dan melakukan latihan. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Kita jaga SOP.